A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdini wassadidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, salam marhabah diucapkan pada pagi Sabtu 30 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 2 November 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya. Dihimpunkan lagi kita dalam kuliah duha dengan pengajian tadabbur bagi surah keempat dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-104. InsyaAllah bersama dengan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim. Dengan izin Allah atas jemputan yang berusaha pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman dan di bawah pimpinan Bonda Hajah Nur Akiyah binti Haji Matkiyah. Juga tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Diingatkan agar para hadirin yang dirahmati Allah agar menjaga aurat sekiranya ingin membuka kamera dan memastikan mic tidak dibuka sehinggalah tamat syarahan Al-Fadil Ustaz bagi tidak mengganggu konsentrasi dan kelancaran majlis ilmu kita pada pagi ini. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani lalu seterusnya mulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam perjalanan melalui surah An-Nisa, surah yang digalakkan. Umar menggalakkan mengajar isteri dan anak-anak perempuan tentang surah ini. Surah yang kita dah lalui, di dalamnya ada apa? Ada peraturan-peraturan, undang-undang dan membina jiwa yang cekal. Membina jiwa yang cekal. Antara kecekalan jiwa yang disentuh iaitu pada ayat yang ke-104 yang kita sedang melaluinya. Sebahagiannya sudah diterangkan minggu yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu lemah. Janganlah kamu hilang semangat dalam memburu musuh. In takunu ta'lamun, kalau kamu sakit, kalau kamu luka, fa innahum ya'lamun, mereka juga luka. Kama ta'lamun, seperti mana kamu sedang menderita, kamu sedang luka. Apa yang membezakan antara kamu dan mereka? وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Sedangkan kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tak buat. Lebihnya orang beriman berbanding musuh ialah pengharapan. Kalau nak diikut luka, kamu mungkin lebih, sebab Allah sebut ta'lamun untuk orang beriman 2 kali. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. 2 kali ta'lamun.
Boleh jadi penderitaan kamu lebih berbanding mereka. Luka kamu lebih berbanding mereka. Tapi bezanya apa? Watarjuna minallah. Kamu mengharapkan Allah. Apa yang mereka tak harapkan. Wa kana Allahu aliman hakimah. Dan Allah maha tahu dan maha bijak. So ayat ini turun berkaitan dengan situasi peperangan yang sedang berlaku waktu itu. Secara khususnya Perang Uhud. Waktu itu orang beriman mengalami kepenatan dan cedera akibat pertempuran. Dan dalam keadaan seperti itu, maka orang-orang Islam ini diberi ingatan agar tidak rasa lemah atau terpengaruh oleh kesakitan fizikal. Sebab mereka ada keupayaan yang lebih besar. Apa dia? Harapan yang jauh lebih besar. Bentuk pahala dan pertolongan dari Allah yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Kita ni tuan-puan, terutamanya puan-puan, kita dengan apa yang ada dekat rumah tu, kan, kerja-kerja dekat rumah, mengemas, mengemuk, macam-macam benda kita buat. Ada kalanya kita sudah sampai ke tahap kelelahan yang amat sangat penat. Sangat penat. Malah gerak kerja fizikal di apa nama? Disusuli dengan mental. Yelah, ingat senang ke nak menyusun, nak mengemas rumah ni. Dia bukan sekadar fizikal. Kita kena mahir dan tahu juga dekat mana nak simpan benda-benda tu, nak susun. Kan? Jadi apa nama? Tentang kerja keras kita, terutamanya dalam apa nama? Dalam fokus nak membahagiakan rumah tangga. Pengorbanan demi pengorbanan kita berikan dan kita lakukan. Bukan sedikit, banyak. Bukan sekali, hari-hari. Kan, sama ada suami ataupun isteri. Kedua-duanya sedang berjuang dalam medan yang berbeza. Ada yang berjuang di luar rumah. Dia jadi tukang rumah mungkin. Dia jadi buruh kasar mungkin. Lelah, penatnya itu tak terperi. Tapi bezanya kita dengan orang lain ialah harapan kita yang begitu besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan untuk dapat pahala dan bantuan dari Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain, terutamanya orang-orang kafir. Sebab tu ayat ini mendorong untuk kita tetap konsisten dalam apa yang kita buat. Meskipun kita rasa lelah, penat, hati terluka mungkin. Dan ini mengingatkan bahawa perjuangan untuk terus hidup, perjuangan untuk mempertahankan rumah tangga. Kalau dalam konteks ayat ini, perjuangan untuk mempertahankan agama. Dia memerlukan kekuatan mental dan fizikal yang tinggi. Kan? Kemudian Allah pujuk kita, kalau kamu menderita, mereka pun menderita. Kan? Kalau kita rasa penat, orang lain pun rasa penat. Malah lebih teruk, orang kafir pun rasa penat. Tapi mereka nak mengadu pada siapa? Dan Allah ingatkan bahawa kesakitan, kepenatan yang dirasai oleh orang beriman itu juga dialami oleh orang tidak beriman. Kan? Ayat ini membandingkan keadaan dua-dua pihak. Membezakan antara keduanya melalui niat dan tujuan akhir. Dan inilah perbezaan penting. Apa dia? Orang Islam, Allah suruh kita lihat kepada pahala dan redha Allah yang menjadi ganjaran akhir tu. Sedangkan orang kafir tidak memiliki harapan yang begitu.
Ini sebenarnya yang banyak membantu kita dalam berhadapan dengan kesulitan. Dan ditutup ayat ini dengan pernyataan ringkas, Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Ada tak ayat-ayat lain yang serupa dengan ayat ni? Ada dalam surah Baqarah. Allah mengingatkan kita. Adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu cubaan sebagaimana halnya orang terdahulu? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum? Apakah kamu kira kamu masuk syurga sedangkan kamu belum dicuba seperti mana orang dulu? Dan ada ayat lain yang Allah sebut begini. Apakah kamu sangka kamu masuk syurga sedangkan Allah belum tahu mana antara kamu yang bersungguh-sungguh? Kan rasa pelik tak ayat tu? Allah belum tahu. Ayat tu sebenarnya kalau kita boleh buat contoh. Contohnya beginilah. Katalah apa nama, Bonda Suraya. Bonda Suraya balik daripada pasar. Di rumah menanti ada 10 orang anak. Balik daripada pasar dengan suami, di rumah menanti 10 orang anak. Termasuk anak kucing dan anak jiran. Lalu, bila masuk rumah tu kan kita penat. Dengan banyak lagi barang dalam boot kereta belum ambil. Kita masuk di rumah, duduk-duduk kejap. Lepas tu kita cakap dengan anak-anak kita. Mana ya anak-anak Umi yang rajin tu, yang boleh angkat barang-barang berat daripada kereta masuk ke rumah. Mana ya Umi? Umi nak tengoklah mana anak Umi yang rajin tu. Daripada 10 tu, mungkin 2-3 orang mula bangun dan bergerak. Saya Umi, saya nak tolong. Kan? Ayat kita tadi, kita tanya, mana ya? Adakah kita selama ini tak tahu antara anak kita memang ada yang rajin untuk membantu? Tahu. Tapi ayat itu adalah ayat, macam mana kita kata? Ayat bermanja-manja. Kan? Kita tak suruh direct. Kita tidak sindir pun. Ayat itu, ayat menggalakkan. Kan? Ayat galakkan supaya orang yang menerima arahan tu rasa seronok nak membantu, rasa teruja untuk untuk membantu. So begitulah ayat Quran. Allah bermanja-manja dengan orang beriman. Apakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Aku tak nampak pun korang berusaha macam tu. Aku tak nampak pun ada orang yang rajin, tak nampak pun ada orang yang bersungguh. Kata nak masuk syurga. Itu kan ayat manja-manja daripada Tuhan. Allah sedang bermain-main perasaan dengan orang beriman. Maka siapa yang terasa dengan ayat tu, dia akan mula bangkit dan bersungguh-sungguh untuk agama. Kan? Dan dalam surah Ali Imran ayat 139, Allah ada sebut, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Sedangkan kamu orang yang paling tinggi jika kamu orang beriman. Inilah bentuk ayat semangat kepada orang Islam supaya kita terus bersabar untuk hadapi ujian dan penderitaan. Dan jika dilihat secara keseluruhan, ayat ini mengandungi unsur-unsur dorongan. Dorongan agar umat Islam
kita terutamanya tidak berputus asa. Ya, kadang kita buat sungguh-sungguh tak menjadi. Kita cuba untuk apa? Berniaga. Kan? Berniaga fashion. Fashion valet. Rupanya rugi 43 juta. Ayat ini memberi dorongan supaya kita tidak putus asa. Bukan tak ada orang rugi. Kan? Tentang kata-kata manusia kata begitu dan begini. Dia bukan tahu apa pun. Dia sebut je. Kan? Maka peringatan daripada ayat ni adalah tentang pentingnya kita memiliki tujuan yang ikhlas. Kalaupun sepanjang kita buat itu mungkin ada salah dan silap, inilah masanya untuk kita koreksi diri. Dan tujuan ikhlas itu tumpuannya berorientasikan redha Allah. Dan ayat ini juga sebenarnya dia sedang mengimbangi antara usaha yang kita buat dan pengharapan pada Allah. Ada usaha, ada harapan tu. Kita dah luka-luka ni. Kan? Kita dah sakit ni. Kita dah lelah ni. Tapi dalam masa yang sama, jangan putus harap dengan Allah. Begitu. Maka dengan memahami ayat ini, kita rasa begitu besar dan adilnya Allah. Begitu maha tahunya Allah tentang kita dan begitu bijaksananya Allah nak memimpin kita melalui liku-liku ujian di dunia ini. Gitu kan. Kemudian kita terus ayat ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima." Sungguh kami telah turunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran agar engkau mengadili antara kumpulan-kumpulan manusia bainan nas dengan apa yang Allah dah tunjuk. Dan janganlah engkau menjadi penentang. Wala takul lil khainina. Janganlah kamu menjadi pembela kerana orang yang khianat. Janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang khianat. Ada satu insiden seorang lelaki namanya Tuhmah bin Ubairik. Tuhmah bin Ubairik. Dia ni orang Ansar. Dia dituduh mencuri baju besi milik orang lain. Dia dituduh mencuri baju besi milik orang Islam yang lain. Milik Muslim yang lain. Tapi ketika dituduh, dia berbohong. Dia dituduh mencuri. Tapi ketika dituduh, dia berbohong dan cuba menyalahkan seorang Yahudi. Maka kerana penipuan dan kesaksian palsu yang cuba dibuat oleh Tuhmah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir membela dia sebelum Allah turunkan wahyu ni. Bila dia buat penaksian palsu macam tu, Nabi hampir bersetuju dengan dia sebelum Allah turunkan wahyu ni. Dan wahyu ni ayat ini menjadi peringatan untuk bersikap adil dalam menghakimi dan tidak membela orang yang khianat atau bersalah. Walaupun dalam kalangan
kerabat kita sendiri atau dalam kalangan orang Islam tu sendiri. Kan bila Allah kata inna anzalna ilaikal kitab bil haq, kami turunkan kitab kepadamu dengan bawa kebenaran. Allah menekankan bahawa Quran ini turun untuk bawa kebenaran yang sebenar, kebenaran yang mutlak. Dan kitab ini petunjuk yang benar dan perlu dijadikan asas dalam semua bentuk keputusan. Quran bukan hanya rujukan, tapi dia perlu dipatuhi. So, bila Quran ini bawa kebenaran, tujuannya apa? Litahkuma. Supaya kamu dapat mengadili bainan nas, antara manusia, bima arakallah. Dengan apa yang Allah tunjuk pada kamu. Rasulullah diarahkan untuk adili dengan bimbingan wahyu, dengan bimbingan Quran yang turun kepada baginda. Maksudnya, untuk mengadili, dia perlu ada asas hukum dari Allah. Kan? Macam kita nak menentukan, nak mengadili, adakah kawan-kawan kita itu yang buka kamera dibolehkan buka atau tak? Itu kan hukum, undang-undang. Asasnya apa? Asasnya hukum Allah. Kalau nak buka, kena tutup aurat. Kalau nak buka, kena tutup mikrofon. Ada tak asasnya tu? Tak mengganggu orang, tidak menyakitkan mata, tidak mengaibkan diri. Itu kan ada asas hukum. Dia bukan berdasarkan perasaan. Yang perempuan je yang boleh buka. Yang lelaki tak payah semak. Contoh macam tu. Atau yang perempuan muda je boleh buka. Yang perempuan habis muda tu tak payah. Dia bukan berdasarkan perasaan. Atau yang sahabat-sahabat je boleh. Atau sebarang kepentingan peribadi. Yang belum kahwin je buka. Yang dah kahwin tak payah. Bukan begitu. So, Rasulullah diperintahkan juga kita agar bila mahu berhukum, mahu mengadili, mahu buat peraturan, dia perlu ada asas. Asasnya apa? Hukum Allah. Agar jalankan keadilan seadil-adilnya. Dan kemudian Allah kata, jangan kamu menjadi penentang kerana membela orang yang khianat. Jangan kamu hukum orang tidak bersalah kerana bela orang yang khianat. Wala takul lil khainina khasima. Ayat ini sepatutnya wala takun khasiman lil khainin. Tu, wala takun khasiman lil khainin. Bentuk ayat tu sepatutnya. Tetapi Allah dahulukan lil khainina tu. Lil khainina. Allah sedang highlight ada antara kamu yang sedang hianat. Ada antara kamu yang sedang hianat. Janganlah kamu mendahulukan orang hianat ini dan menghukum orang tidak bersalah. Jangan bela orang-orang yang buat salah. Jangan menangkan mereka, jangan sokong mereka. Kan? Sedang diadili dengan kes 1MDB ke apa saja pun. Kalau dia bersalah, hukumlah dia. Tapi kalau dia tak bersalah, kan? Menurut dia ada orang-orang lain yang sedang terlepas, jolo sampai sekarang tak dapat. Kan? Nik Faisal tidak pun diheret ke muka pengadilan. Jangan hanya satu pihak
dan membela pihak yang lain yang sedang hianat. Ini ketegasan dalam Islam. Agama ini diterima oleh masyarakat Arab waktu itu kerana dia menegakkan soal keadilan. Adil. Nabi sampai kata, kalau putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan dia. Kan? Tapi apa berlaku pada mak bapak sekarang? Anak dia kena rotan dekat sekolah, cikgu tu yang akan dibawa ke mahkamah. Mana adilnya tu? Kita dengan keluarga kita pun gagal berlaku adil. Pergi sekolah ada peraturan. Jadi penyawat awam ada peraturan. Mana adilnya tu? Kan? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu dalam surah An-Naml. Surah An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruhmu dengan berlaku adil dan ihsan. So, dimensi kebaikan dalam agama kita ini paling lopek, paling rendah ialah adil dan paling tinggi ialah ihsan. Ihsan ni apa? Paling baik. Ihsan ni apa? Menuju kesempurnaan. So, dimensi kebaikan agama kita ini, dia bermula daripada adil sehinggalah kemuncaknya ihsan. Dan segala bentuk kebaikan berada dalam dimensi itu. Berada dalam spektrum itu. Sebab kalau kita tidak berlaku adil, kita zalim. Dan Islam diterima kerana keadilan itulah. Dia menolak sebarang bentuk ketidakadilan. Kan orang lain kibar bendera Cina. Tiba-tiba rakyat sendiri kibar bendera Malaysia. Disiasat. Kibar bendera Malaysia disiasat. Mana bentuk adil? Dan keadilan tu perlu tegak walaupun dia melibatkan saudara sendiri. Atau orang-orang yang dekat. Gitu. Dan dalam surah yang lain, contoh surah Ma'idah, Allah ada sebut tentang, wahai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kerana bencimu terhadap kaum lain mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah An-Nahl tadi ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan ayat inilah mengukuhkan konsep keadilan dalam Islam sebagai benda yang penting untuk kita tegakkan. Kita perlu pastikan keadilan itu tegak tanpa prejudis sekalipun kepada orang-orang yang bukan Islam. Gitu. Kan kita ada tanggungjawab untuk berlaku adil. Lebih-lebih lagi dalam Malaysia yang hidup ni berbilang kaum. Tak kira siapa pun. Okay. Next. 106. 106. Allah sebut, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima.
tiba-tiba Allah sebut tentang istighfar. Why? Sebab Allah tahu dalam pada kita melalui hidup ni, kalau sebelum ni kan kita letih, lemah, kita letih dan lemah. Dan kadang-kala kita merungut. Orang lain buat, aku buat teruk-teruk. Tanpa meletakkan pengharapan pada Allah. Lalu dalam omel kita dekat rumah tu, kita dibayangi oleh perasaan. Kita mula merajuk. Kita mula backing. Kan? Kita mula tak adil. Lalu bila dilalui ayat-ayat semacam ini, kita mula rasa ada kesedaran. Aku tak boleh jadi macam ni. Maka ayat 106 Allah datangkan, wastaghfirillah. Siapa-siapa yang dah terlanjur buat salah tu, beristighfarlah. Mohonlah ampun kepada Allah. Dan mohonlah ampun pada Allah. Innallaha kana ghafurar rahimah. Kan, sungguh Allah Maha Pengampun. Dan konteks asal ayat ini, siapa tadi lelaki yang Ansar tu, yang tuduh orang Yahudi tu, siapa nama dia? Tuhmah bin Ubairik. Tuhmah bin Ubairik. Dapat kat orang Melayu, tuhmah tu kita guna. Kan? Tuhmah bin Ubairik. Tuan-tuan, tolong saya sekejap. Tuhmah bin Ubairik. Tuhmah. So, kita menggunakan tuhmah tu sebagai apa? Tuduhan. Dan tuhmah tu berusaha menyembunyikan kesalahan-kesalahan dengan menuduh orang lain. Kadang kita pun macam tu. Kita buat, lepas tu kita tuduh suami kita yang buat. Sedangkan kita buat. Aku ada contoh-contoh video tu. Kan isteri dia tengah gaul-gaul sop macam tu. Dimasukkan garam. Rupanya terlebih. Lepas tu sengaja dia suruh suami dia masukkan. Bila suami dia masukkan terlebih, mula muka dia muncung. Walau sebelum tu dia dah masukkan terlebih dah tu. Dia meletakkan kesalahan di bahu orang lain. Sedangkan suami dia elok je kat rumah. Tak buat apa-apa pun. Ontok-ontok je. Tiba-tiba dituduh macam-macam. Maka setelah kes ini terbongkar, Allah perintahkan Rasulullah untuk mohon ampun kepadanya. Allah perintah siapa ni? Rasulullah. Untuk mohon ampun kepada Allah. Why? Why? Sedangkan tuhmah tu yang buat salah. Meskipun Rasulullah tak bersalah, namun perintah ini simbol penting untuk tunjuk bahawa siapapun yang terlibat, bahawa setiap manusia, bahkan Nabi, harus sentiasa mohon keampunan pada Allah atas apa yang dia buat. Kan? Kadang-kala kita tak tahu apa kita buat tu salah. Ialah contohnya, tengah-tengah suami dia duduk atas suami dia. Tak ada apa-apa alasan. Dan termasuk benda-benda yang mungkin terselindung. Dan ialah benda-benda yang kita pun tak perasan. Aku buat salah ke? Terpijak kaki suami aku. Alah, pijak sikit je. Sampai suami dia boleh sebut ahad. Itu dah tak tahan lah. Kan? Wastaghfirillah. Ialah dia tengah pakai headphone ke apa. Suami dia balik kerja, duduk kat sofa. Dia daripada dapur menonong duduk. Rupanya suami dia kat belakang. Tak perasan. Suami dia senyap aja. Aduh, kenapa bini aku ni? Kan macam tu. So, wastaghfirillah.
minta ampunlah pada Allah. Inilah frasa bentuk perintah untuk Rasulullah dan umat Islam agar sentiasa rendah diri dengan mohon keampunan pada Allah. Tuan-puan, saya ada baca satu status tentang kesombongan. Tentang kesombongan. Sombong ni macam mana? Dia bawa idea merendah diri tu. Katalah kita duduk dekat surau. Kita duduk dekat surau. Lepas tu Ustaz Nazri datang. Korang pun bagi kerusi. So bila dah bagi kerusi, lepas tu Ustaz Nazri kata, tak apalah, dah semua duduk bersila, tak apalah, saya duduk atas lantai. Tuan-puan, tindakan saya memilih untuk tidak duduk atas kerusi, itu belum boleh dikira sebagai merendah diri. Tindakan saya tidak memilih untuk duduk atas kerusi, itu belum boleh dikira sebagai merendah diri. Rendah diri itu apa? Sepatutnya Ustaz Nazri, dia tak rasa lebih berbanding siapa-siapa pun dalam ruang itu. Itu merendah diri. Dia tak rasa ada kelebihan, walaupun dia diraikan. Dan itu sangat sukar. Kan, lagi-lagi kalau kita berhadapan dengan anak-anak, dengan remaja. Macam mana kita nak rasa, aku tak ada apalah berbanding diorang ni. Itu baru rendah diri. Dan saya tertarik dengan perkataan yang disebut sebagai kita sepatutnya rasa takut untuk menyentuh selendang Allah. Sebab sombong tu selendang Allah. Di gambaran tu kita takut nak sentuh. Kita takut tersentuh selendang Allah. Allah beri gambaran macam tu. Sombong tu selendangku. Kenapa Allah beri gambaran sombong dengan sesuatu yang kita boleh gambarkan? Selendang. Supaya kita boleh lebih berhati-hati. Kalau pergi jekyll, kan, suami kita pesan, see, no touch. Kan? Pergi jekyll, dia punya pesan apa? See, no touch. Tengok je, jangan sentuh. Tangan kat belakang. Dah selendang tu pula membuai-buai, ada ditiup angin. Sekarang ini, Allah kata, sombong itu selendangku. Jangan siapa berani sentuh. So, beranikah kita menyentuh selendang Allah? Satu kekerapan kita, kan, kekerapan kita untuk istighfar itu menunjukkan kita humble depan Allah. Membentuk rasa sifat rendah hati, rendah diri. Istighfar juga lambang kita mahu mengaku lemahnya kita dan mahu bergantung pada rahmat Allah. Saya tak tahu saya punya
penerangan waktu dekat TV Hijrah Isnin 2 minggu yang lepas tu mencapai atau tak. Sebab rasa macam aku bagi penerangan ni tergantung ni, tergesa-gesa. Lepas tu rupanya lupa. Sebelum start tu tak baca pun doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tu yang dia punya maklumat tu macam tak sampai. Kan waktu melukis tu. Melukis macam mana hubungan kita dengan Tuhan. Kan dia ada dua kategori manusia pada zaman Nabi. Manusia yang pertama, dia mengaku adanya Allah. Manusia kedua, dia mengaku adanya Allah. Dua-dua mengaku adanya Allah. Dan dua-dua mengiktiraf Allah itu mencipta. Dua-dua mengiktiraf Allah tu mencipta. Golongan pertama, dia bukan sekadar mengiktiraf Allah tu mencipta, dia juga iktiraf Allah lah yang mengatur ciptaan dia. Golongan pertama, dia mengiktiraf Allah pencipta dan pengatur ciptaannya. Golongan kedua pula, dia mengaku Allah mencipta, tetapi yang mengatur ciptaan orang lain. Yang mengatur ciptaan ni Lata. Yang mengatur ciptaan ni Uzza. Yang mengatur ciptaan ni Manata. Dia ada ilah, Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan yang mengatur. Dan nama Allah yang mengatur disebut dalam bahasa Arab sebagai Rabb. So, masyarakat musyrikin Mekah, mereka tidak mengakui Allah itu Rabb. Ayat pertama, surah Al-Alaq, wahyu pertama, surah Al-Alaq, memecahkan tradisi itu. Allah perkenalkan ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbmu yang mencipta. Tak selama ni mereka hanya memahami Allah yang mencipta. Tapi kali ini Allah beritahu, Tuhanmu yang mengatur itulah yang mencipta. So saya rasa saya tak sampai hari itu tu. Tapi tak apalah, Isnin ni saya cuba lagi untuk menerangkan. Sebab ramai orang mengakui, ya Tuhan yang perlu disembah. Tuhan yang perlu disembah. Macam ni kan, solat, puasa, kan. Tuhan yang perlu disembah. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu faham, akur, yang kita ni hamba. Kan? So, dalam konteks penyembahan, dia ada dua perkara yang kita kena fulfill. Dua perkara yang kita perlu fulfill. Pertama, penyembahan. Yang kedua, ketaatan. Obedient.
Kan? Pertama, penyembahan. Worship. Penyembahan. Yang kedua, ketaatan. Sekarang ni, kita boleh menyembah. Kita mengakui Allah itu Tuhan. Kita sembah dia siang malam, pagi petang. Solat, solat. Baca Quran, baca Quran. Tapi part ketaatan itulah yang selalu gagal. Part ketaatan itulah yang selalu gagal. Kepatuhan, ketaatan. Kita mengaku Allah tu Rabb. Tetapi kita yang tak mengaku yang kita ni hamba. Rasa hamba, rasa mahu taat tu yang kurang. Sebab bila sempurna rasa mahu taat, sempurna rasa yang kita ni hamba, maka kita akan rasa aku banyak salah, aku perlu minta ampun. Sebelum Allah suruh kita wastaghfirillah. Sekarang ayat ni Allah suruh astaghfirillah. Gitu. Mohon ampun itu sebab kita ada sifat rendah hati, kita ni lemah dan bergantung pada rahmat Allah. Kita mahu capai yang itulah. Rasa kehambaan. Dan benda ni pernah difikirkan oleh sahabat. Namanya Hanzalah. Sahabat namanya Hanzalah. Ya Puan Farida boleh berundur slow-slow. So Hanzalah, dia rasa dia munafik. Sebab depan Nabi, dia ingat syurga dan neraka. Bila kembali pada keluarga, dia lupa. Dia rasa dia munafik. Dan dipendekkan cerita, dia dengan Abu Bakar jumpa dengan Nabi, bagi tahu. Nabi kata, kalau kau boleh ada sifat perfect macam tu, rasa diri hamba, kan? Rasa rendah diri, automatik. Rasa rendah diri, rasa lemah, bergantung pada Allah. Nabi kata apa? Malaikat tu turun minta autograf. Nabi cakap macam tu. Kalau kau boleh rasa macam tu, sentiasa nampak syurga neraka, malaikat tu minta tanda tangan. Itu setelah di ahli bahasa lah. Maksudnya malaikat kagum dengan kau. Tapi beragama ni, lazim ni beragama ni, Nabi kata apa? Satu-satu. Slowly. Satu-satu. Sebab tu kita perlu pada Quran. Apa fungsi Quran? Zikir. Zikir tu apa? Peringatan. Kita kan lupa. Maka kita perlu pada bentuk peringatan. Sekarang Allah ingatkan. Kes tuhmah tadi tu. Kes tuhmah tadi. Bila ingat kes tuhmah, Allah suruh istighfar. Wastaghfirillah. Maka kita pun istighfar. Innallaha kana ghafurur rahimah. Allah maha pengampun, lagi penyayang. Kan? Maka dia, ayat ini dia ada pengajaran tentang pentingnya kita mohon ampun pada Allah. Tindak tanduk kita tidaklah perfect. Kita layan anak dan isteri kita tidak sempurna. Tidak perfect. Maka mohonlah keampunan. Bukan sekadar sebut. Tetapi dia merupakan satu bentuk proses pembersihan jiwa. Dia juga sebenarnya membina hubungan yang kuat antara hamba
abdun dan rabbun. Dan perintah kepada Rasulullah untuk mohon keampunan meskipun dalam situasi yang tidak melibatkan dosa. Nabi tidak bersalah dalam hal ini. Nabi tak tahu dia berbohong. Nabi tak tahu benda yang gaib. Tak. Tetapi perintah Allah untuk mohon keampunan walaupun dalam situasi tidak melibatkan dosa, Nabi tidak berdosa, itu menunjukkan betapa amalan istighfar ini sangat dianjurkan. Itu Nabi. Kita lebih dianjurkan. Apatah lagi kita ni sering terdedah pada lemahnya dan sering berdosa. Tak gitu. Gitu. Maka ayat inilah secara praktiknya galakkan setiap daripada kita sentiasa kembali pada Allah dengan sifat rendah hati. Tidak rasa sombong, terlalu confident bahawa kita tidak bersalah. Kan? Terutamanya perempuan. Mana pernah ngaku salah? Kan? Itu orang katalah. Aku ulang aja. Terlalu yakin bahawa mereka suci dari dosa. Dan setiap dosa yang dibiarkan tanpa taubat akan menjadi penghalang kepada keberkatan hidup. Semalam saya ada juga dengar Ustaz Adi Hidayat. Tuan-tuan kenalkan Adi Hidayat. Ustaz daripada Indonesia tu. Yang Quran berjalan. Dia cara dia ingat Quran, dia tak sebut ayat tu. Dia sebut nombor dan muka surat. Itu dahsyat. Dia sebut nombor ayat. So, dia kata macam ni. Setiap doa yang kita pohon, itu makbul. Setiap doa yang kita pohon, makbul. Maksudnya apa? Apa saja yang kita minta, Allah bagi. Allah kabulkan. Tinggal lagi, adakah kita bersedia menerimanya? Okay. Setiap doa yang kita minta, Allah makbulkan. Tinggal lagi, kita bersedia untuk terima atau tidak? Dia beri satu hadis. Apa hadis yang tentang orang yang berdoa tapi dia makan haram, pakai haram tu? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ada hadis mengenai orang berdoa, namun dia makan dan pakai barang yang haram. Nabi pernah bersabda, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah tu baik dan dia tak menerima kecuali yang baik. Dan sungguh Allah perintah kepada orang beriman seperti apa yang diperintah kepada para rasul. Ni label orang beriman ni sama perintahnya seperti yang Allah perintah pada rasul. Maka Allah perintahkan, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu surah Mukminun 51. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Tengok.
Rasul-Rasul diperintahkan makan yang baik, orang beriman juga diperintahkan makan yang baik. So, apa beza? Rasul dengan orang beriman sama, perintahnya sama, makan yang baik. Kemudian Rasulullah ceritakan tentang seorang lelaki yang sedang bermusafir. Yang sedang bermusafir. Tuan-puan, antara doa yang mustajab ialah doa orang yang sedang musafir. Dan macam kami sekarang sedang musafir. Kan? Macam kami sekarang, kami sedang bermusafir. Jadi doa orang yang musafir ni mustajab. Maka selayaknya orang-orang sedang bermusafir ni banyakkan doa, minta pada Allah. Lalu lelaki ini, dia sedang bermusafir dalam keadaan doa yang mustajab. Dan kemudian dia dalam keadaan kusut dan berdebu. Kusut dan berdebu. Maksudnya dia sedang dalam keadaan sangat penuh harap dan berendah diri. Tuan-tuan pernah melalui proses solat istisqa. Istisqa. Solat minta hujan. Pernah Pernah? dulu. Ha. Pernah dulu. Solat istisqa ni, dia perlu dilakukan dekat padang. Dan syarat dia kena bawa haiwan ternakan. Dan juga kena pakai pakaian yang pakaian yang lusuh. Kena pakai pakaian yang lusuh. Nak tunjuk yang kita ini penuh pengharapan. Kita ini tak terurus. Kita ni susah. Dan keadaan lelaki ni dia sedang kusut masai. Kusut dan berdebu. Nak tunjuk dia ni dalam keadaan begitu. So, solat istisqa, bila disyaratkan macam tu, maksudnya keadaan itu akan lebih cepat dimakbulkan doa. Dan lelaki ini di musafir, keadaannya kusut masai dan berdebu. Kemudian dia mengangkat tangan ke langit. Ada beza orang berdoa tak angkat tangan dengan yang angkat tangan. Angkat tangan ini lebih dahulu diterima doa. Dan sekarang lelaki ini, dia bukan sekadar musafir. Dia bukan sekadar kusut pakaiannya. Bukan sekadar berdebu. Kedua tangannya diangkat ke langit. Dan kemudian dia kata, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia mulakan doa dengan memanggil nama Tuhan. Bukankah doa yang baik yang dimakbulkan Allah ialah bila kita guna nama Tuhan? Kan? Qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau kau nak berdoa, sebutlah nama Allah ataupun nama Ar-Rahman. Mana-mana nama yang kamu guna untuk berdoa. Padanya bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Sekarang dimulakan doa dengan Ya Rabb, Ya Rabb. Itu kalau dikira tu berapa pemeringkatan untuk doa dimakbul. Dia musafir, pakaian dia kusut masai, dia berdebu, dia angkat tangan dan dia sebut nama Allah. 5 sebab untuk doa dia makbul. Kemudian Nabi teruskan, sedangkan makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Konsep yang Ustaz Adi Hidayat tunjuk begini. Saya bukalah sekejap kamera. Katalah kita ibarat cawan ni. Okay? Kita angkat doa kita pada Allah dan Allah makbulkan. Kalau cawan ni terbuka,
apa yang turun daripada atas akan masuk tak? Akan masuk. Tapi bayangkan, sekarang bayangkan cawan ni ditutup. Ditutup dengan pakaian haram, ditutup dengan makanan haram, ditutup dengan perkataan haram, yang diberi makan dengan haram, ditutup dengan dosa-dosa. Macam mana doa tu nak tembus? Tak ditutup. Maka kita perlu buka penutup ni, hilangkan penutup. Supaya doa yang kita minta, kita terima. Allah mengkabulkan doa. Tapi problemnya kita yang membina penghalang daripada menerima doa. Maka sebab tu keperluan untuk istighfar, minta ampun daripada dosa-dosa kita. Mungkin kita pernah makan makanan yang haram. Bertaubat, minta ampun. Sebab tu ada orang yang melazimi istighfar. Satu hari 30,000 kali dia istighfar. Consistently. Lepas tu bila orang tanya, bila seorang syekh tanya, apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat? Dia kata, aku belum angkat tangan. Allah dah makbulkan permintaan aku. Aku belum minta, Allah dah bagi. Itu membuktikan betapa cepatnya makbulnya doa tu. Cepat. Tapi sebab kita banyak dosa. Banyak yang menghalang. Kan? Gitu. So, 9:17 lebih 2 minit. Saya minta maaf. So, kembali kepada moderator. Kita jumpa esok hari. Baik Ustaz, kita buka soalan tak untuk jemaah untuk hari ini Ustaz? Tak boleh untuk. Tak boleh ya? Okey baik. Tak apa. Saya dah nampak tadi yang penutup gelas yang tak membenarkan benda-benda lain masuk tu, saya dah nampak dah. Faham Ustaz, understood. Jadi saya mohon kita tutup dulu kuliah kita hari ini dan kita jumpa lagi hari esok. Okey? Boleh macam tu? Boleh Ustaz? Boleh. Okey baik, saya tutup ya. Tutup. Alhamdulillah, usai sebuah pengajian tadabbur ayat ke-104 sehingga ayat yang ke-106 surah An-Nisa dengan kelancaran dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu kita semua dapat beramal dengan ilmu yang kita perolehi pagi ini. Jangan lupa ya, beristighfar. Jazakallahu khairan katira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat para hadirin serta penginfak istiqamah juga yang dirahmati Allah, para ahli tadbir urus Gemenur Iman yang istiqamah serta berdedikasi sekalian. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua terpilih bagi mengimarahkan kuliah asar pada 5.15 petang nanti bersama Al-Fadil Imam Muhammad Farid bin Sya'ri dengan pengajian berkitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Saya Adik Irma binti Sukir juga pihak pengurusan mohon ampun dan maaf atas silap dan kelemahan kami dalam mengacarakan kuliah pagi ini. Akhir sekali sebelum kita menutup keberadaan kita di Taman-Taman Syurga ni, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul As daripada Al-Fadil Ustaz. Dan sehingga kita bertemu lagi, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadil Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.